Assalamualaikum, jumpa lagi kita pada hari ini. Hari ini HBO just nak berkongsi sedikit kenapa kita perlu ada hibah takaful. Hibah takaful, kita perlu ada hibah takaful, bukan kita tinggalkan hibah untuk anak isteri kita. Jadi kita tengok apa yang boleh HBO kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini HBO berkongsi lah sedikit apa yang HBO rasakan sesuai untuk kita kongsi pada hari ini. Okey. Kat sini tajuk dia, kita kena tinggalkan hibah, bukan hibah untuk orang-orang yang kita sayangi. Okey. Ni satu perbualan dengan customer. Sorry Kak, dah tak boleh guna duit dalam akaun bank arwah suami akak untuk diri sendiri buat masa sekarang ni. Sebab dia baru meninggalkan. Dan dah jadi harta pusaka, akak kena minta izin dulu daripada semua waris yang berhak ke atas harta pusaka arwah tu. Jadi akak tu pun menangislah. Dik, dalam akaun akak memang tak ada duit langsung, semua duit dalam akaun bank arwah abang. Maknanya duit dia semua dalam akaun arwah suami dia, tapi disebabkan akaun itu dibekukan. Sebabnya gini, habis tu akak nak teruskan hidup macam mana dik? Memang macam tu Kak, duit dalam akaun bank arwah akan dibekukan oleh pihak bank. Bukan akaun bank saja, akaun tabung haji, semua harta yang atas nama suami ataupun siapa saja yang meninggal yang memiliki harta, dia akan dibekukan oleh pihak bank. Jadi duit tu ditahan oleh pihak bank sampai waris kemukakan dokumen berkaitan untuk keluarkan duit tu. Maksudnya ada satu surat yang menyatakan daripada daripada amanah raya, daripada mahkamah. Surat itu yang paling penting. Lepas tu boleh tak akak nuntut nafkah akak dan anak-anak daripada harta pusaka arwah suami akak dik? Bila nak nuntut harta pusaka ni, harta daripada ni, sebenarnya tu semua dah kena melalui faraid. Dia dah kena melalui faraid. Ini dia punya penerangan. Bila seorang suami meninggal, kewajipan bagi suami nafkah dah tentu terhenti. Tapi kalau masa hidup dia dah tak bagi nafkah kat akak boleh tuntut nafkah tertonggak di mahkamah syariah. Itu kalau nak tuntut lah. Tapi dah meninggal. Okey. 5 sengsara isteri selepas kematian suami ni. 5 sengsara yang akan ditanggung oleh pihak isteri sekiranya dia tak bersedia dari segi awal untuk mengatasi masalah-masalah berikut ni. Ini salah satu daripada sengsara yang akan kita lalui. Wang dalam akaun arwah suami sebelum proses faraid selesai, si isteri tidak boleh pakai untuk kegunaan sendiri walaupun dia tahu nombor PIN ATM. Akak ni baru tahu. Bermakna walaupun dia tahu nombor PIN, tapi sebenarnya bila saja kita buat report kematian, dia selalunya polis dengan bank negara pula. Jabatan Pendaftaran Negara ni dia link tau. Jadi bila masuk je data dekat balai polis, dia automatik dalam bank JPN pun dah tahu. Inilah kesan yang pertama, semua akaun dibekukan. Yang kedua, wang dalam akaun KWSP suami bukan hak mutlak isteri. Walaupun suami dah bagi penama masa hidup sebagai penama, tapi dia hanyalah wasi untuk mengeruskan wang tersebut untuk difaraidkan. Hak isteri hanya 1/8 saja daripada faraid punya ni lah. Tak banyak pun dia punya tu. Yang ketiga, isteri tetap perlukan wang untuk teruskan hidup bersama anak-anak sebelum proses faraid selesai. Biasanya proses faraid ni makan masa lah. Bukan setahun, 2 tahun. Biasanya 2-3 tahun baru boleh selesai. Jadi kita nak kena bersedia bila sesuatu terjadi. Yang keempat,
isteri perlukan wang untuk pelbagai kos untuk menguruskan harta faraid. Bila nak uruskan proses faraid pun memang kita perlukan duit. Seperti fis guaman, pengangkutan dan lain-lain untuk kita dalam masa berurusan tu memang perlukan duit. Jadi inilah sebab-sebab kita perlu ada takaful, yang mana bila takaful, contohlah suami meninggal, dia ambil 1 juta punya plan ataupun nilai perlindungan dalam masa, biasanya dalam masa yang cepat, biasanya mungkin saya suka cakap dalam masa 21 hari kalau proses dokumen lengkap, insya-Allah benda tu akan keluar lebih awal lah. Yang kelima, isteri perlukan wang bagi menebus harta daripada pihak lain yang berhak faraid ke atas harta tersebut. Contohnya rumah yang tersimpan 1000 kenangan bersama suami. Dia macam gini, bila kita meninggal, rumah tu, dia ni ada satu kisah yang saya selalu dengar. Suami meninggal, isteri punya hak hanya sedikit saja sebab adik-beradik dia ramai lah masa tu. Jadi bila bagi-bagi tu adalah berapa besar saja hak. Sebab kalau rumah ni, kalau nak bagi susah sebenarnya. Tapi suami kena ingat, bila meninggal, kalau boleh dia tinggalkan duit lah, dari segi bentuk wang, dalam bentuk keuangan, yang mana bila ada pertikaian dekat waris faraid, dan dia menuntut juga rumah ni, jadi dia ada duit. Duit inilah yang kita gunakan untuk bagi pada waris-waris. Jadi kita tebus gunakan duit. Itu yang kelima lah. Kereta dan lain-lain. Saya nak tanya, ada tak duit untuk kita tebus tu? Biasanya memang tak ada lah. Jadi inilah, jadi kita kena bersedia untuk tebus harta dengan sediakan tinggalkan hibah takaful. Benda ni suami kena cerita pasal ni dekat isteri masing-masing. Isteri anda akan bakal lalui, ramai betul isteri yang sengsara selepas kematian suami. Padahal kalau si suami sudi allocate ataupun reservekan duit RM40 sebulan, pun dah boleh dapat hibah takaful pampasan yang bernilai RM50,000 untuk isteri. Ini hibah kasih family sebenarnya yang nilai paling kecil, dengan kos lebih kurang RM40 sebulan, yang berusia bawah 30 tahun lah. Kalau macam kita dah berumur ni memang lebih lah. Itu sebabnya kalau boleh ambil takaful ni masa umur muda, masa umur muda dia lebih menjimatkan lah. Kalau kematian suami sebab kemalangan, isteri akan dapat pampasan double. Contoh kalau dia ambil RM50,000 punya nilai pampasan, dia akan dapat RM100,000 nilai pampasan yang akan dibayar oleh pihak AIA lah, sebab saya buat AIA. Apa istimewanya hibah takaful ni? Okey. Dia sebagai pengganti gaji jika berlaku kematian suami ataupun isteri lah, tak kira siapa yang ambil. Menerima hibah adalah penerima mutlak. Pemilik hibah mutlak maksudnya gini. Bila kita ambil takaful, kita akan ada satu nama penerima hibah. Bukan seorang saja. Sebenarnya boleh berapa banyak pun kita nak taruh boleh, tapi berapa persen tu tergantung kepada pemilik asal yang highlight. Okey, untuk isteri dia mungkin 25%, 50%, mak dia 10%, adik-beradik lain 10%. Macam itulah dia punya penerima hibah ni mutlak. Tak ada orang boleh petikai lagi kalau dah ada kita dah highlight dekat situ. Okey, jadi daripada duit tu juga kita boleh langsaikan hutang-hutang suami sebenarnya. Mungkin ada hutang kereta yang perlu nak dibayar. Kadang-kadang kita tak ambil auto life insurance. Jadi kat sinilah duit-duit ni yang kita boleh gunakan untuk selesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh suami. Sebagai isteri pun kena fikirkan juga hutang-hutang suami yang ditinggalkan. Untuk proses ini dia tak ada kos guaman dan tak melalui proses faraid. Okey, sebagai contoh komitmen bulanan 3,000, setahun lebih kurang 36,000, contoh saja. Kalau ada hibah takaful pampasan 100,000, boleh juga tampung komitmen bulanan 3,000 tu untuk lebih kurang 3 tahun. Dan 100,000 tadi untuk 3 tahun punya perbelanjaan lah. Kalau boleh, sediakanlah sedikit hibah takaful untuk mereka yang tersayang bagi memudahkan urusan mereka kelak. Bolehlah mereka bernafas sementara nak tunggu urusan faraid selesai.
mungkin boleh ambil masa bertahun-tahun lamanya. Contoh paling mudah, ni saya sangat suka guna contoh yang ni. Contoh kalau suami outstation bagi duit berapa dekat isteri. Saya suka tanya, contohlah kalau kita outstation 3 hari, contoh kalau kita bagi untuk 3 hari ni mungkin dalam RM50 sehari, makna 3 hari itu dalam 150 lah. Ini kat sini yang saya tulis ni contoh seminggu, ini mungkin RM20 aja sehari, tapi takkanlah cukup sekarang kan, at least pun dah RM50. RM50 untuk 3 hari lebih kurang 150. Kalau RM50 untuk seminggu lebih kurang 50 kali 7, 2,500. Cukuplah untuk seminggu punya perbelanjaan. Tapi kalau suami outstation untuk selama-lamanya, takkan tak ada nak tinggalkan apa-apa pun. Jadi maksudnya kat sini, kalau kita sebagai suami outstation selama-lamanya, maksudnya kita dah dipanggil balik. Dipanggil balik terus. Tak balik kampung. Ni memang terus balik kampung lah, bukan balik ini. Balik kampung. Jadi kita kena tinggalkanlah untuk anak isteri. Supaya dia tak meminta-minta dekat mana-mana kan. Okey, itu satu contoh yang paling boleh buka minda kita lah. Kalau seminggu kita boleh bagi 2,500 dengan RM50. Kalau kita tak balik terus, mungkin kita boleh bagi dia 1 juta. Itu sebabnya saya minta pada suami, isteri-isteri yang ada suami yang mungkin pendapatan dia lebih, mungkin dia setiap bulan bagi dia duit lebih, duit belanja. Pujuklah suami masing-masing untuk buat hibah takaful. Ni selagi dia masih sempat, maksudnya selagi dia hidup ni, minta dia ambil memang hibah takaful. At least pun paling kurang RM50, RM50,000 yang paling kecil sekarang ni untuk hibah takaful kasih family. Yang untuk RM50 ni pun saya suka cerita pada kawan-kawan yang bekerja sebagai food panda ke food grab ke, supaya ambil benda ni, sebab sekurang-kurangnya kita ada persediaan, walaupun mungkin masih muda, masih bujang, bolehlah untuk tinggalkan pada mak ayah, sebab kita selalu tengok kisah-kisah menyayat hati di mana kemalangan yang dialami oleh pemandu-pemandu food panda ke food grab food ke, macam-macam. Yang ni saya sarankan kalau boleh ambil, paling kecil pun tak kisahlah. Suami dan ayah yang baik takkan tinggalkan isteri dan anak-anak melarat, merepat dan menderita. Inilah kita kena jentik hati suami-suami supaya ambillah hibah takaful yang paling sikit sekalipun tak apa, yang penting ada daripada tak ada. Okey, kita kena tinggalkan hibah sebelum datangnya hibah. Kalau boleh bagi tahu suami supaya suami isteri ni ambil seriuslah tentang hibah takaful ni. Mereka wajib tahu kalau tak ada hibah takaful, yalah memang mati tu memang pasti, kita tak tahu bila, yang penting cuma kita kena bersedia saja. Untuk itu kalau ada yang berminat nak tahu lebih lanjut, nak bersembang-sembang dengan saya, nama saya sebenarnya saya tak kenalkan nama tadi sebab kat akhir ni memang saya akan sebut. Nama saya Abdul Halim bin Osman. Kawan-kawan biasa panggil HBO, saya daripada prestigious team bawah Alpha Group Johor Bahru sebenarnya. Saya daripada Johor Bahru lah. Ni ada nombor telefon saya dekat bawah ni, 016 715 8499 ataupun 019 7508 499. Untuk makluman, saya berada di IA ni dah hampir 5 tahun lah. 5 tahun dekat IA. Adalah sedikit pengalaman dari segi klaim-klaim yang saya buat untuk pelanggan-pelanggan saya. Jadi kepada kawan-kawan yang rasa nak dapatkan hibah takaful, nak lebih lanjut, bukan saja hibah, kemungkinan kita beginilah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kena faham. Kita perlu mengetahui kenapa kita kena ambil hibah. Yang saya suka cerita sekarang, biasanya 4Q. Pertama sekali kita mesti nak ada hibah. Hibah yang saya cerita tadi. Yang kedua kita mesti nak ada medical card. Medical card sekarang ni dah memang jadi satu keperluan sebenarnya, bukan kemahuan. Sebab hospital kerajaan bukan tak bagus,
sekarang memang penuh dan disatu dengan keadaan COVID sekarang ni. Kalau boleh dapatkanlah medical card. Yang ketiga kita perlu ada PA, yang keempat kita mesti ada CI, critical illness. Kalau empat-empat elemen penting ni ada dalam kita punya polisi, bermakna kita dah complete satu polisi yang lengkap. Polisi yang lengkap perlu ada 4 ni. Hibah, medical card, PA dan CI. Kalau ada semua ni, kita punya polisi lengkap. Tapi kalau kita kurang berkemampuan, yang penting pada saya dapatkanlah hibah lebih baik. Dapatkan hibah dulu. Untuk itu saja perkongsian saya pada petang ini, pada hari ini, kepada kawan-kawan yang dapat dengar nanti video saya ni. Kalau boleh nak share, tolong share lah, maksudnya supaya orang ramai kawan-kawan yang akan dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai di sini saja. Ada masa lagi saya akan buat video-video macam ini sebab sekarang kita punya dalam keadaan COVID ni kita tak boleh nak berjumpa bersemuka. Jadi inilah satu cara yang saya gunakan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkenaan dengan takaful. Untuk makluman juga, saya bukan buat saja takaful. Saya ada 3 pekerjaan utama yang saya buat. Yang pertama takaful, yang kedua ejen hartanah berdaftar, yang ketiga saya buat perniagaan online. Banyak saya punya perniagaan online. Boleh juga cari dekat internet, type ajalah saudagar online ataupun Halim Danga. InsyaAllah akan jumpa nama saya. Sampai di sini saja. InsyaAllah saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.